Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan cuba memahami mengenai momentum dan juga prinsip keabadian momentum. Jadi maksudnya di sini biasanya kalau momentum ni dia akan berkaitan dengan peristiwa pelanggaran, contohnya pelanggaran antara dua objek lah. Contohnya kalau ada bola pool ke kan, kalau dia berlanggar antara dua bola tersebut, jadi maksudnya dia akan ada prinsip keabadian momentum yang berlaku di situ. Jadi apa yang dimaksudkan dengan momentum ini? So kita tengok terus kepada soalan. So untuk latihan formatif 2.5 soalan 2, saya bacakan dahulu soalannya. Sebuah lori berjisim 1000 kilo bergerak dengan laju 5 meter per saat berlanggar dengan sebuah kereta yang berjisim 800 kilo yang bergerak dengan laju 2 meter per saat. So saya gariskan dahulu kuantiti fizik yang terlibat dan juga konsep fizik yang ada di situ. Berlanggar itu adalah dia punya keyword di sini. So awak tengok je berlanggar, perkataan berlanggar tu maksudnya pelanggaran berlaku. Bila pelanggaran berlaku maksudnya dia akan berkaitan dengan momentum dan juga prinsip keabadian momentum lah. Jadi jika lori itu bergerak dengan laju 3.4 meter per saat pada arah yang sama selepas daripada pelanggaran, hitungkan laju kereta itu. So itu adalah soalan dia. Pertama sekali kita akan tengok kepada konsep momentum terlebih dahulu. So kalau momentum ni bahasa mudah dia simple saja. Kalau momentum, maksud momentum ini kalau ditanya dalam exam lah kepada awak boleh katakan momentum itu sebenarnya adalah hasil darab bagi jisim dan juga laju. Jadi awak boleh tulis sebagai jisim darab laju sebagai definisi bagi momentum lah. Baik, bagi contoh kita ada lori kan. Lori, jadi momentum awal lori ni momentum awal lori ini kita boleh tulis sebagai jisim darab dengan laju. Jisim dia adalah 1000 kilo, manakala dia punya laju adalah 5 meter per saat. Ni kalau kita kira terus kita akan dapat 5000 kilogram meter per saat. Just awak darabkan sahajalah unit dia, unit bagi jisim dan juga unit bagi laju. Baik, kemudian awak ada momentum awal bagi kereta sebelum dia berlanggar. Momentum awal bagi kereta awal bagi kereta. So apa yang kita akan ada adalah kita ada jisim kereta tersebut 800 kg darabkan dengan dia punya laju 2 meter per saat. So dekat sini kita boleh dapat 2 dengan 800 1600 kg meter per saat di situ. Baik, jadi maksudnya momentum awal bagi lori tersebut adalah lebih besar daripada momentum awal kereta di sini. Kalau perhatikan, satu faktor dia adalah sebab dia punya jisim lagi besar dan satu lagi faktornya adalah dia punya laju tu lagi besar. Jadi maksudnya momentum ni dia akan bergantung kepada dua benda itulah, iaitu jisim dan juga laju. Okey, kita terus bergerak kepada yang seterusnya. Baik, kemudian apa yang kita boleh aplikasikan di sini adalah kita boleh mengaplikasikan prinsip keabadian momentum. Jadi apa yang prinsip ini cakap adalah ini simple sahaja. Prinsip keabadian momentum ni dia akan cakap jumlah momentum awal akan sama dengan jumlah momentum akhir. Dia ada syarat ni di sini, iaitu dengan syarat tak ada daya luar yang mengganggu sistem tersebut lah. Okey. Baik, jadi maksudnya di sini jumlah momentum awal. Okey, contoh kalau kita ada objek yang general lah, secara general saya bagi tahu. Okey, contoh awak ada dua objek. Jadi maksudnya apa yang awak boleh buat? Okey, contohlah awak namakan U. Okey. Jadi maksudnya di sini awak boleh namakan ini saya bagi singkatan dahulu. M1U1 tambah dengan M2U2. Okey, maksudnya di sini jisim objek yang pertama, contoh lori tadi, kita darabkan dengan laju yang pertama ataupun laju awal dia lah, laju dia sebelum dia berlanggar.
Baik, dan lepas itu kita tambahkan dengan momentum objek yang kedua ini, iaitu kereta tadi. Contoh kereta, kita ada jisim bagi kereta darab dengan halaju awal bagi kereta tersebut. Dia akan sama dengan jumlah akhir momentum. Jadi jumlah akhir momentum ni akan adalah merujuk kepada jumlah jumlah momentum selepas dia berlanggar. Contoh kita boleh tulis sebagai M1 V1, iaitu momentum momentum akhir untuk objek yang pertama, M1, jisim dia darab dengan dia punya halaju akhir. Tambahkan juga dengan momentum akhir bagi objek yang kedua tersebut. Jadi prinsip kepada momentum ni kita akan gunakan, kita boleh gunakan untuk lebih daripada dua objek lah, 3 objek boleh juga sebenarnya. Tapi sekarang ni kita fokus pada 2 objek terlebih dahulu. So ini saya boleh tulis sebagai jisim objek yang kedua darabkan dengan dia punya halaju akhir bagi objek kedua tersebut. Jadi maksudnya di sebelah kiri ni awak nampak ini adalah hasil tambah bagi momentum awal ataupun momentum sebelum dia berlanggar. Ini pula adalah hasil tambah bagi momentum kedua-dua objek yang berlanggar tersebut selepas daripada pelanggaran, iaitu jumlah momentum akhirnya di situ. Baik, jadi kalau kita tengok kepada yang ni tadi, ini sebenarnya saya dah kira lah. Kalau saya nak substitute semula, sebab saya dah kira di atas ni sebenarnya. Jadi M1U1 tu contohlah M1 kita buat untuk lori lah. Lori ni kita bagi dia sebagai satu objek yang pertama, manakala kereta ni pula adalah objek yang kedua. Okey, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. So kalau saya tulis maklumat dia lah, kan, M1 ni akan sama dengan 1000 kilo, U1 lah bersamaan dengan 5 meter per saat. Lepas tu kita tengok untuk kereta pula, kita ada M2 sama dengan 800 kilogram. Untuk U2 pula adalah bersamaan dengan 2 meter per saat. Okey, kemudian kita nak tahu berapa halaju kereta yang akhir tersebut. Dan kemudian apa yang kita dah tahu adalah halaju akhir untuk, sebab dia cakap lori itu bergerak dengan halaju 3.4 meter per saat selepas daripada pelanggaran. Jadi maksudnya halaju akhir untuk lori ini dia akan bersamaan dengan 3.4 meter per saat. Baik, jadi saya dah ada equationnya di situ, saya boleh substitute sahaja. Sebenarnya saya dah kira dekat sini tadi. Baik, jadi maksudnya di sini saya boleh substitute saja 1000 kilo darabkan dengan U1. U1 adalah 5 meter per saat tambahkan dengan M2. M2 adalah 800 kilo darabkan dengan 2 meter per saat. Dia punya halaju awal untuk kereta tersebut. So yang sebelah kanan ni pula adalah untuk yang selepas dia berlanggar. So M1 kita tahu jisim bagi lori adalah 1000 kilo. V1 adalah 3.4, iaitu halaju akhir bagi lori tersebut selepas daripada berlanggar. Tambahkan dengan dia punya momentum untuk kereta selepas dia berlanggar. So dekat sini kita tahu jisim untuk kereta lah. So kita boleh substitute 800. Cuma kita tak tahu V2 dia berapa lah. Baik, di sini kita boleh selesaikan persamaan ni seperti biasa lah. Jadi maksudnya di sini apa yang kita akan dapat, ini saya tambahkan dahulu. Okey, saya akan gunakan kalkulator di sini. So kita dapat 6600 di situlah. Jadi untuk yang pertama ni kita dapat 6600. Jadi untuk jumlah momentum awal ni kita akan ada jumlah momentumnya adalah bersamaan dengan 6600 kg meter per saat. Okey, lepas tu saya simplifykan dahulu terma ini. So kita bila darabkan 3.4 dengan 1000, so kita dapat 3400 tambahkan dengan 800 V2. Ini dah matematik lah ni kan. So kalau kita selesaikan, kita akan dapat 6600 tolak dengan 3400 tambah dengan 800 V2. Kemudian apa yang saya akan ada di sini adalah V2 itu
Kemudian apa yang saya akan ada di sini, maksudnya saya boleh buat B2 sama dengan 6,600 tolak dengan 3,400 per 800. So saya terus selesaikan. Laju akhirnya di sini adalah bersamaan dengan 4 meter per saat. Jadi itu sahaja kesimpulannya. Kesimpulannya macam ni sahajalah. Kalau momentum itu adalah, jadi momentum ni kesimpulan dia. Jadi momentum itu adalah jisim darabkan dengan hal laju, manakala prinsip keberadaan momentum pula dia cakap jumlah momentum awal akan sama dengan jumlah momentum akhir dalam satu pelanggaran lah. Jadi maksudnya kalau objek tu berlanggar, jumlah momentum dia sebelum berlanggar tu akan sama dengan jumlah momentum selepas objek itu berlanggar. Jadi jumlah tu merujuk kepada kedua-dua objek yang berlanggar tersebut lah. Baik, saya rasa itu saja yang saya nak explain. Semoga bermanfaat dan semoga awak boleh faham. Terima kasih.